Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baik, kita buka dulu kelas kita secara atas talian ni dengan umur kita Al-Fatihah. Baik, ya pelajar setelah cikgu bincang dengan Wan berkaitan dengan assignment, jadi kita buat ketetapan hari tu 20 November. Tapi bila cikgu tengok balik yang kita hantar awal tu pada 2 Disember, iaitu pada minggu ke-8. Jadi cikgu sudah set up balik untuk hantaran assignment. Jadi Wan ingat balik pada sahabat kita akan hantar 2 Disember lah, minggu ke-8. Sebab minggu ke-7 tu awak cuti. Jadi cikgu ingat awak boleh ambil peluang tu untuk siapkan assignment dan juga baca, sebab kita minggu ke-8 kita akan ada midterm. Midterm yang berjumlah 20 markah. Jadi cikgu ingatkan kembali kita punya pengantaran individu 2 Disember 2 Disember last lepas tu cikgu akan tutup platform tu untuk cikgu fokus untuk menanda dan kita akan fokus kepada midterm. Okey, pelajar baca nota-nota yang cikgu bagi dan juga buku-buku lah, buku e-book tu supaya pelajar lebih faham. Baik, setakat ni ada apa-apa persoalan? Wan, ada apa-apa persoalan Wan? Setakat ni tak ada lagi cikgu. Lepas ni lah kalau ada saya akan tanya cikgu. Okay. Jadi so nanti Wan ingatkan balik dalam kelas lah ataupun kelas lagi satu lah. Kita ada 2 kelas kan. Kita ada 2 kumpulan. Jadi maklumkan juga sampai 2 hari bulan lah. Sebab semalam cikgu maklum pada Puan Rosita 20. Jadi cikgu dah betulkan balik sistem Dia sistem ni kadang-kadang tengok juga dua manusia kan. Banyak benda tu kadang-kadang cikgu guna Google. Kadang-kadang cikgu guna Google Form. Google Form yang selalu sebab takut macam ni lah kadang-kadang bila kita buat feedback tak boleh nak, pelajar tak boleh nak access sebab cikgu tak boleh nak buka. Melainkan pelajar bagi password pelajar dengan username, cikgu boleh buka. Cikgu boleh tahu apa yang berlaku di sebelah pelajar punya platform, macam mana boleh buka atau tidak. Okey. Baik. Walaupun pun kita teruskan hari ini dengan kita punya sedikit lagi cikgu nampak ada soalan. Jadi pelajar-pelajar terutama kumpulan daripada kumpulan 9 dan 10 standby ada baki soalan semalam. Kita raikan soalan-soalan ni supaya kita akan sentiasa bersiap sedialah. Jadi dalam pembelajaran ni soalan ni sebenarnya penting. Kerana apabila kita bertanya soalan sebenarnya kita akan menghargai jawapan tu. Itu sebab cikgu dalam pembelajaran cikgu suka bertanya. Sebab bertanya ini adalah salah satu bentuk proses pembelajaran lah, iaitu inquiry kita bertanya untuk kita mendapatkan maklumat. Sebab tak semua kita bentang tu meliputi segala aspek ataupun maklumat yang diperlukan oleh pelajar. Atas dasar itu kita perlu bertanya dan bertanya ni sebenarnya menunjukkan sebenarnya pelajar ada buat revision. Pelajar fokus sebab dia tahu nak tanya apa. Baik, kita tengok soalan-soalan berbaki. Berbaki. Pelajar boleh nampak soalan yang cikgu kongsikan ni? Boleh bagi respon? Boleh nampak ke? Cikgu share ni? Boleh cikgu. Okey. Baik, semalam kita dah berhenti kepada soalan daripada Umar Muhammad Yusof yang bertanyakan berkaitan bagaimana prosedur sekiranya seseorang itu ingin mendapatkan rawatan grup terapi. Okey. Boleh tak kumpulan cikgu rasa ini kumpulan 9 boleh jawab soalan daripada Umar ni? Silakan wakil daripada kumpulan 9. Kumpulan 9. Ke-9 dia terdiri daripada Muhammad Nur Ikmal, Muhammad Alif Najmi, Irdawati, Syaukin, Azrina Najiha binti Rabi'i, Siti Nurmizan Afiqah binti Muhammad Azmi dan Suhaili Ayuni binti Aznan. Ada wakil kumpulan 9 dalam talian kita?
So cikgu ulang balik soalan yang dikemukakan oleh Umar. Umar tanya bagaimana prosedur sekiranya seorang itu ingin mendapatkan rawatan grup terapi. Terapi kumpulan ni lah. Silakan wakil kumpulan 9. Hello, cikgu dengar ke? Okay, dengar Alhamdulillah. Okey, untuk soalan mengenai prosedur tu, bagaimana terapi kumpulan dijalankan, kita boleh tengok melalui 4 fasa terapi kumpulan melalui Gerald Corey. Yang pertama iaitu peringkat permulaan di mana penting untuk membentuk kepercayaan ahli kumpulan. Yang kedua ialah tahap peralihan di mana setelah mereka merasakan bahawa kumpulan itu sebagai tempat yang selamat, mereka akan cenderung mencabar diri sendiri. Yang ketiga ialah fasa kerja di mana perpaduan di antara ahli akan dapat membantu menangani masalah dan konflik yang tertentu. Manakala yang terakhir ialah peringkat akhir di mana ahli akan memperhatikan pengalaman ketika berada dalam kumpulan kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Baik, katakan apabila seseorang itu terlibat dengan penagihan dadah, ada 2 tempat lah dia akan tempatkan. Kalau di Malaysia lah, kalau ditangkap lah ataupun dikenakan tindakan. Kalau kata dia membawa dadah, dadah tu berlebihan, maka akan ditempatkan di pusat tahanan ataupun di penjara. Dan jika ia menagih tanpa membawa dadah, jadi dia akan dibawa di pusat serenti. So di dalam pusat serenti tu ada satu terapi, bukan sahaja terapi individu, dia banyak terapi, ada juga rawatan dia banyak. Ada rawatan dari segi vocational, dia bagi rawatan dari segi pekerja, bagi kemahiran, dia bagi juga psycho-spiritual, pendekatan agama, juga diberi juga kaunseling individu dan juga kelompok. Jadi ada fasa-fasa tertentu lah. Jadi jika individu ni dah masuk fasa-fasa tertentu, cikgu bercerita tentang pusat serenti di Malaysia punya setting lah. Lepas tu dia akan tempatkan dan dia akan bagi prosedur untuk grup terapi lah. Dan grup terapi ni kalau di penjara lah, pengalaman cikgu di penjara, dia dipanggil sebagai TC ataupun terapi komuniti group. Jadi dalam terapi komuniti dia ada punya falsafah yang kita akan bincang lah dalam BA, dia ada punya falsafah yang kita kena ikut supaya macam ahli ni dia tahu apa norm ataupun arahan yang perlu diikuti. Okay, itu salah satu kalau di pusat tahanan. Ada juga di Malaysia yang menyediakan pusat-pusat terapi secara swasta, yang ni kena berbayar lah. Jadi dia macam kalau di Sarawak tu ada SOLACE, SOLACE. Ini pusat-pusat terapi swasta yang juga menyediakan grup terapi ni. Yang mana prosedur dia penjelah masih isi borang semua lah, dan dia ada peringkat-peringkat dia bagaimana untuk kita belajar kita panggil pelatih-pelatih lah atau bekas penagih ni menjalani grup terapi. Okay, kita pergi kepada soalan yang daripada Nur Alia Farhani daripada kumpulan wakil daripada kumpulan 7. Adakah terapi sebegini hanya boleh dilakukan oleh orang yang berprofesional saja dalam membantu memulihkan penagih? Okey, sila wakil kumpulan 9. Soalan. Okay, dengar tu. Okey, soalan dia. Boleh tak adakah terapi sebegini hanya boleh dilakukan oleh orang yang profesional sahaja dalam membantu memulihkan penagih? Okay, kalau ikut jawapan logik, iyalah, sebab kita nak tangani sesuatu isu ni, terutamanya isu yang serius macam memulihkan penagih ni, kita perlukan orang yang betul-betul profesional dan pakar dalam bidang tu lah. Okay. Jadi kalau di Malaysia kita ada 2 universiti yang berfokus tentang substance abuse ni. Satu di UNIMAS, UNIMAS SPADA, kita panggil SPADA, dan juga di UMS, Universiti Malaysia Sabah. Nanti pelajar boleh more research ataupun mencari maklumat detail lebih lanjut berkaitan dengan universiti yang menawarkan kepakaran bidang kaunseling penagihan ni. Okay, pertama di UNIMAS, satu Universiti Malaysia Sabah, satu lagi di USIM, Universiti Islam Malaysia, dan ada fokus dalam bahagian penagihan lah. Okey, kita teruskan soalan daripada Wana. Wana daripada wakil kumpulan 8, boleh terangkan apa itu proses unjuran keluarga? Ini cikgu rasa dah masuk kepada kumpulan 10. Okey, wakil kumpulan 10, cikgu sebutkan nama-nama kumpulan 10. Okey, kumpulan 10, family therapy terdiri daripada Nur Syazana binti Rozi, Nurma Afira binti Baharin, Nur Amira binti Muhammad,
Nur Syahira binti Sulaiman, Nur Aisyah Wani binti Muhammad Asri, Nur Hasmah Natasha binti Abdullah, dan Anis Atira binti Jaafar. Okey, wakil kumpulan 10 ada di talian? Boleh respon? Ada cikgu. Okey, boleh tak jawab soalan daripada Wana ni? Okey, untuk proses unjuran keluarga ni, dia membawa maksud di mana ibu bapa keluarga itu sendiri dia mempunyai masalah mungkin daripada segi kesukaran hubungan ataupun berkaitan dengan emosi lah, maknanya masalah yang dihadapi oleh ibu bapa itu sendiri dia menular kepada anak-anak, maknanya dia mempengaruhi anak-anak yang lain, maknanya anak-anak pun merasai masalah tu sama, maknanya anak-anak tu juga terkesan. Itu Maknanya dikatakan unjuran. Maknanya Syazana, maksudnya kalau kata ibu bapa tu terlibat dengan penagihan dan masalah penagihan tu akan terbawa kepada ahli keluarga yang lain dan kepada anak-anak, itu maksudnya. Ya, cikgu. Sekiranya sebab bila dia dah terlibat dengan dadah, dia si emosi agak bercelaru kan. Macam cikgu cakap, kalau tak rapat dia akan jadi macam ni lah kan. Jadi sikit sebanyak akan mengganggu sedikit anak-anak lain. Sebab tu kalau kita tengok kalau anak-anak yang datang daripada family macam tu ada sedikit masalah lah kalau kita boleh ni. Lebih kurang macam tu lah maksud dia, proses unjuran keluarga. Maksudnya kalau kita tengok daripada ideologi family factor tu atau dikaitkan dengan faktor persekitaran. Maknanya kalau kata ibu bapa ataupun penjaga kepada individu itu terlibat dengan penyalahgunaan bahan, maka kita boleh katakan keluarga itu menjadi faktor risiko. Faktor risiko ataupun risk factor lah. Faktor risiko yang boleh menyebabkan kanak-kanak itu boleh terdedah juga terlibat dan boleh memberi kesan-kesan negatif seperti kesan emosi, kesan tingkah laku, dan juga boleh menyebabkan kanak-kanak individu itu yang terlibat, yang individu datang daripada keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan juga terdedah sebenarnya untuk terlibat sekali. Baik, itu soal sekali lagi soalan daripada Dok Amy daripada wakil kumpulan 6 kepada kumpulan 10. Sekiranya ahli keluarga sendiri tidak tahu tentang ahli keluarga yang terlibat dengan dadah, apakah terapi keluarga ini dapat diteruskan atau bagaimanakah cara mengatasinya? Okey, wakil kumpulan 10 sila jawab. Bagi respon sikit soalan daripada Amy dari kumpulan 6. Okey, saya nak jawab. Sila. Okey, sekiranya seseorang ahli keluarga kita tu dia terlibat dengan dadah, ahli terapi tu dia akan memberitahu kepada ahli keluarga tersebut untuk memaklumkanlah kenapa, bagaimana, dan kita kena libatkan juga ahli keluarga. Maksudnya macam first sesi tu kita kena bukannya kita masuk sekiranya betul-betul terlibat dengan dadah, so kita akan menggunakan terapi yang bersesuaian lah, dan seterusnya kita akan melibatkan keluarga untuk maklumkan kepada keluarga bahawa ahli keluarga tersebut terlibat dengan dadah gitu. Okey, maknanya kalau dia sudah kata kalau keluarga dia tak tahu, biasanya kalau dah tertangkap ataupun sudah dikenakan tindakan, maka pihak-pihak organisasi tentu akan maklumkan kepada keluarga untuk tindakan selanjutnya. Baik, kita pergi kepada soalan yang dikemukakan oleh Nur Syahira daripada wakil kumpulan 5. Adakah orang yang mempunyai pengalaman je boleh handle proses terapi keluarga? Assalamualaikum cikgu, dengar tak? Waalaikumsalam. Okey, dengar. Okey. Waalaikumsalam. Okey, sebenarnya orang yang tidak berpengalaman pun boleh handle proses terapi ni, tapi dengan satu syarat, antaranya mereka ahli keluarga kena merujuklah pakar psikiatris dan kaunselor. Itu sahaja. Okey. Contohnya pengalaman di sini, contohnya kalau kita fresh graduate bila kita fresh graduate, biasanya kita akan kita memang tak ada pengalaman pun dengan mengendalikan kes-kes penagihan ni. Cuma apa yang kita boleh lakukan adalah kita ambil pengalaman pertama tu dan perlu ada pemantauan daripada supervision daripada penyelia yang pengalaman lah. Itu yang terbaik lah. Dan pengalaman ni nak dicipta melalui kita kena mulakan dulu. Okay? Sebab ada orang yang ada pengalaman tu bermula dengan yang tidak ada pengalaman. Jadi macam kalau kita pelajar yang fresh graduate, bila kita dah fresh graduate, kita kan tak ada siapa kan, kita tak ada pengalaman, dan lebih baik adalah bila kita buat sesi tu, kita perlu dipantau dan diselir oleh orang yang pengalaman dalam bidang itu tersebut. Itu salah satu cara.
Okey, kita pergi ke soalan daripada Fatin, wakil kumpulan 7. Berapa peratuskah keberkesanan terapi keluarga di Malaysia? Okey, berapa peratuskah keberkesanan terapi keluarga di Malaysia? Mungkin ada sesiapa boleh jawab? Wakil daripada kumpulan 10. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Untuk Assalamualaikum peratus warahmatullahi keberkesanan family terapi ni adalah tinggi kerana kita dapati jumlah penagihan dadah juga semakin berkurang dari tahun ke tahun. Itu saja. Okey, kalau tinggi itu berapa peratus? Untuk dapat peratusan yang spesifik yang umum, betul-betul umum saya tak pastilah. Tapi macam mana, apakah asas yang awak mengatakan terapi keluarga di Malaysia ni berkesan? Apakah asas yang awak pegang? Kerana daripada segi pembentangan saya yang dapati dari AADK punya statistik, jumlah penagihan dadah semakin berkurang dari tahun ke tahun. Bila berkurang tu adakah disebabkan terapi keluarga ataupun terapi-terapi lain ataupun ada program-program lain? Mungkin juga Cikgu. Baik. Jadi terapi keluarga ni boleh kita katakan berkesan sebab apa? Sebab kita lihat asas pembentukan sebab kebanyakan punca di Malaysia, terutama kalau kita tengok selain daripada pengaruh daripada rakan sebaya ataupun tekanan daripada rakan sebaya, juga dipengaruhi oleh faktor keluarga. Dan kita melihat keluarga merupakan orang kata support system yang paling baiklah untuk membantu penagih ni. Jadi keluarga ni kita kena tengok selain daripada ibu bapa, dia juga kalau yang dah berkahwin tu kita lihat dari segi pasangan dan adik-beradik bagaimana support system yang boleh kepada penagih ini untuk teruskanlah secara baik adalah memberi sokongan dan juga menerima mereka supaya mereka boleh kembali hidup seperti normal lah. Dan diperlukan support yang paling baik adalah datangnya daripada keluarga lah, iaitu orang yang paling signifikan dalam hidup penagih tersebut. Baik, kita pergi ke soalan yang seterusnya dari kumpulan 7. Adakah untuk terapi keluarga ini mereka mempunyai jabatan agensi tersendiri? Okey, soalan daripada Alia, wakil kumpulan 7. Adakah untuk terapi keluarga ini mereka mempunyai jabatan atau agensi tersendiri? Okey, mungkin boleh jawab, silakan. Alright. Wakil kumpulan. Okey. Kita sedia maklum Ya, silakan. kaunselor yang berdaftar. Okey. Kita sedia maklum bahawa kaunselor yang berdaftar di bawah Perkama dia dapat menjalankan sesi bersama dengan klien menggunakan terapi yang bersesuaian, betul, dengan isu yang dihadapi oleh klien kan. So misal kata klien yang membawa isu ahli keluarga yang terlibat dengan substance abuse, maka kaunselor tersebut akan mencuba menggunakan terapi keluarga untuk kita menyiasat dan kita cubalah untuk melihat bagaimana seseorang tu boleh terlibat. Mungkin dia ada dari segi sejarah ke, maybe family dia yang lain juga terlibat dengan dadah. So kita akan menggunakan sesi terapi keluarga untuk first session tersebut. So soalan ni dia tanya bahawa agensi mana yang boleh kita dapatkan terapi keluarga ni, seperti LPPKN, KKM ke, JKM ataupun Jabatan Agama Islam itu sendiri. Ni di bawah kerajaan lah. Kalau swasta tu macam shopnya kaunseling ke, tapi dia agak mahal lah. Maknanya kalau kita tengok di Malaysia, kalau daripada agensi kerajaan macam sahabat kita berkongsi, kita ada di LPPKN. LPPKN pun kena bayar lah tapi agak berpatutan. KKM dan pejabat-pejabat agama pun ada. Kita memang ada sediakan pejabat agama. Dan juga kalau di swasta boleh search lah kat internet, memang ada di Malaysia ni. Contoh kalau di Malaysia kita ada Haji Husim yang terkenal lah. Kalau Malaysia banyak sebenarnya pelajar-pelajar boleh pergi dan kita fokus kepada kepakaran kaunselor tu, sebab kaunselor ni dia ada kepakaran yang berbeza. Ada yang fokus kepada keluarga, ada yang fokus kepada remaja dan ada juga fokus kepada penagihan. Jadi pelajar boleh tengok mana yang fokus sebab kaunseling ni dia besar, dia banyak cabang. Jadi boleh pergi ke agensi ataupun kerajaan ataupun swasta dan kita lebih baik dan orang kata adalah sesuatu yang bijak kalau kita dapat fokus tu kepada kaunselor yang mana bidang dia adalah kepakaran dia adalah dalam keluarga dan pada masa sama yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni.
Kita pergi ke soalan yang terakhir. Saya Ikmal, Ikmal daripada Wakil Kemudian 9. Adakah family terapi ini boleh memberi kesan yang positif? Okey, yang ni siapa nak jawab? Silakan. Baiklah, untuk soalan ini jawapannya ya. Family terapi ini boleh memberi kesan positif kerana ia boleh meningkatkan kebolehan menyelesaikan masalah dalam keluarga tersebut. Sebabnya family terapi ini memberi peluang untuk keluarga tersebut berkumpul dan berbincang secara bebas tentang masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Itu je. Okay. Lagi satu kesan positif ni kita juga lihat kepada bagaimana pelaksanaan itulah. Bagaimana pelaksanaan itu dijalankan. Kadang-kadang family terapi ni boleh jadi positif dan boleh jadi negatif. Jadi positif negatif ni sebenarnya cikgu lihat dia banyak bergantung kepada bagaimana proses tu berlaku. Okay, kalau dia faham, family tu faham peranan keluarga dalam membantu klien, maka dia akan jadi lebih positif. Jika keluarga tidak faham, maka mereka tak sedar peranan mereka dan mereka berasa benda ni satu bebanan, mungkin mereka terlibat dengan family terapi ataupun family boleh bagi galakan, tapi kalau tidak ada jiwa macam keikhlasan lah untuk membantu dan tidak ada kesedaran, boleh juga memberi impak yang negatif lah. Ini berbalik kepada asas kesedaran keluarga itu sendiri. Baik, itu adalah soalan-soalan dan mungkin ada pelajar-pelajar nak bertanya lagi kalau ada kemusykilan, okey, berkaitan dengan tajuk substance abuse ni, bahan-bahan ni. Kalau boleh cikgu jawab, cikgu akan jawab. Kalau tidak boleh, cikgu akan serahkan kepada kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam pembentangan. Silakan cikgu bagi dalam masa 2 minit kalau ada soalan. Ada soalan, silakan. Cikgu, soalan saya bukan berkenaan dengan assignment, tapi ramai yang bertanyakan tentang feedback tu masih tak boleh nak jawab, cikgu. Tu macam mana, cikgu? Okey, tak apa sebab cikgu lihat sistem ni kita pernah cuba, tapi cikgu pernah cuba boleh jawab, tapi yang ni mungkin ada masalah sistem. Jadi kalau tidak boleh, cikgu minta Wan kalau boleh sediakan platform dari segi kita buat Google Form je lah. Jadi Wan buat je macam tu, lepas tu masuk, nanti pelajar boleh bagi feedback. Sebab feedback ni cikgu lihat satu benda yang penting untuk cikgu dapatkan maklum balas dan cikgu boleh jadikan itu sebagai satu evidence. Jadi kalau minta tolong Wan ataupun Izwan ni bantu cikgu untuk buat Google Form je. Buat soalan yang cikgu tarik tu, yang dekat dalam tu, lepas tu pelajar boleh masuk kat situ, isi je. Okay. Itu salah satu alternatif lah. Okay, Pak Imran bantu cikgu lah sebab cikgu nak bawa awak punya assignment ni ke pembentangan inovasi. Jadi pembentangan inovasi dan insyaAllah kalau kita berjaya nanti, dia akan memberi banyak manfaat kepada masyarakat di luar sana. InsyaAllah. Okay. Boleh cikgu. Okay. Dan pelajar perlu bagikan, pelajar boleh bagilah feedback yang orang kata yang betulin lah. Okay, ini salah satu usaha kita yang kecil lah sebenarnya. Usaha kita yang kecil untuk menyebarkan maklumat tentang bahaya dadah dan apa kesan dia. Okey, baik pelajar. Ada lagi soalan selain daripada soalan tu? Silakan. So pelajar kalau tidak ada, kalau ada pun boleh masuk dalam chat lah. Okey, Wan dah sudah masukkan chat link untuk kehadiran. Okey. Okey, baik. Hari ini kita akan masuk dahulu tajuk prevention. Okey, prevention. Okey, pelajar boleh nampak ke prevention program? Sila bagi respon sikit. Boleh cikgu.
Prevention Okey. Okey, so cikgu akan bentangkan sikit tajuk ni supaya pelajar lebih jelas lah apa yang kita nak lihat dalam prevention program ni. Seperti cikgu bagi tahu pelajar-pelajar, kita kaunseling ni bukan sahaja terlibat dalam rawatan, bukan sahaja dengan pemulihan. Kita sebenarnya juga terlibat dengan pencegahan, dan bagi cikgu pencegahan itu adalah lebih utama. Sebab kita selalu dengar prevention better than cure. Iaitu mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Bayangkan kalau pelajar sudah, kalau ada individu itu dah terlibat dengan dadah, untuk dia relax tu tinggi. Jadi orang kata lebih baik jangan kita terdedah dengan dadah tersebut. Baik, kita tengok kita lihat juga dasar dadah negara berkaitan dengan pendidikan dan juga pencegahan. Jadi kita lihat pencegahan ini merupakan strategi jangka panjang yang bagi mencegah, menangguh dan menghalang individu daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah atau bahan dengan memberi fokus kepada program-program yang berupaya meningkatkan faktor-faktor pelindung dan mengurangkan faktor-faktor risiko. Faktor-faktor pelindung ni adalah faktor-faktor dipanggil prevention factor yang boleh melindungi individu daripada terlibat dadah dan faktor-faktor risiko dan kurangkan faktor-faktor risiko. Macam kita lihatlah faktor risiko ada banyak. Mungkin datang daripada personality dan mungkin datang daripada rakan sebaya dan mungkin datang daripada segi budaya dan boleh datang daripada family. Dan kita juga boleh meningkatkan faktor-faktor pelindung. Maknanya kita boleh jadi seorang rakan yang berkesan. Sekiranya kita nampak kawan-kawan kita yang ada tanda-tanda terlibat dengan dadah, jadi kita boleh membantu mereka dan juga membawa mereka, merujuk mereka kepada individu atau agensi yang terlibat. Jadi pencegahan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran, daya tahan dan mempromosi serta menggalakkan individu untuk berfungsi dalam persertaan fizikal dan sosial budaya yang sihat. Jadi secara khususnya objektif pencegahan dadah ini dia adalah mencegah individu daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Yang kedua adalah melaksanakan intervensi awal kepada individu atau kumpulan yang berisiko tinggi daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan melaksanakan intervensi bagi mencegah individu yang mula terlibat dengan dadah daripada menjadi penagih dadah. Okey, kita tak nak. Mula-mula kan kita lihat, kita dah tahu definisi dia bermula dengan penyalahgunaan, iaitu abuse kan, dia bermula dengan penyalahgunaan bahan. So bila dia menyalahgunakan bahan tersebut, jika kita tidak dapat dikawal, dia akan masuk ke fasa yang dipanggil fasa ketagihan. Kita kalau boleh, kalau kita dah nampak dicuba, jadi kita buat fasa ketagihan. Ini sebab pelajar bila kita buat modul, kita kena lihat benda ni. Jadi sebenarnya cikgu suka pelajar-pelajar buat modul ni sebab cikgu nak lihat daya kreativiti pelajar dalam orang kata mengintegrasikan maklumat yang kita belajar ni, macam mana kita nak implement ilmu yang kita belajar ni kepada satu bentuk yang lebih praktikal untuk membantu masyarakat di luar sana, terutama dalam program pencegahan. Dan siapa yang terlibat dalam program pencegahan ni? Semua masyarakat Malaysia terlibat. Tidak kira umur, jantina, status. Sebab dadah ni dia adalah masalah kita bersama. Tidak kira pencarah ke, pelajar ke, golongan atasan ke, siapa sahaja dia adalah golongan yang berisiko untuk terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Cuma jenis mungkin berbeza lah. Mungkin remaja lebih kepada ekstasi. Kalau kata nelayan lebih kepada berkuda. Kalau kata pensyarah-pensyarah yang banyak stres, mungkin dia ambil dadah jenis depression. Jadi semua terlibat. Cuma mungkin jenis dadah yang diambil tu berbeza. Baik. Jadi falsafah dan konsep dasar pendidikan, dasar dadah negara yang berkaitan dengan pendidikan dan pencegahan. Jadi falsafah dan konsep pencegahan adalah berasaskan kepada perkara-perkara berikut. Yang pertama adalah pencegah lebih baik daripada mengubati. Ini adalah konsep yang kita perlu pegang. Dan konsep ini sebenarnya sangat umum digunakan pakai dalam bidang-bidang perubatan. Macam dalam segi psikologi dan kaunseling juga melihat bahawa pencegahan itu adalah lebih baik daripada mengubati. Yang kedua adalah tanggungjawab pencegahan sebagai peranan semua pihak. Maknanya kita pencegahan ini bukan terserah kepada individu-individu tertentu seperti kaunselor ke, psikologi ke, tetapi ia sebenarnya peranan semua pihak. Nah, ini kita kena jelas. Kalau kita seorang ayah, kita juga bertanggungjawab kepada keluarga kita. Kalau kita seorang pensyarah, kita bertanggungjawab kepada pelajar kita. Jadi semua pihak sebenarnya terlibat dalam program-program pencegahan ini. Ini adalah
falsafah yang kita kena faham. Yang ketiga, pencegahan ini memang dia memerlukan kewangan, tetapi dia merupakan satu pelaburan sosial. Maksud pelaburan sosial ni adalah kita melaburkan duit tetapi untuk mengelakkan bencana yang lebih besar. Katakan kita tidak, kalau kita tidak buat program pencegahan kerana kita kata mungkin memerlukan kos, tapi apabila kita nak merawat, kita terpaksa bayar penagih itu satu hari kadang-kadang RM15. Bayangkan kalau dia duduk kat situ 2 tahun. Kalilah berapa dah wang kerajaan habis kat situ. Sedangkan wang tadi tu boleh digunakan untuk membiayai orang sama belajar ke, membiayai golongan-golongan miskin atau membina infrastruktur. Dan itu sebab program pencegahan ini perlukan dana, tapi kita kena faham pelaburan itu merupakan pelaburan sosial. Jadi pendidikan pencegahan daripada peringkat perkembangan manusia. Jadi peringkat pencegahan tu dia bermula daripada dia ada perkembangan manusia. Contohnya kalau kanak-kanak approach dia mungkin berbeza. Kalau remaja approach dia berbeza, pendekatan mungkin berbeza. Orang dewasa pendekatan berbeza dan golongan orang warga emas pendekatan dia berbeza. Jadi pendidikan pencegahan ini kita kalau boleh fokus kepada perkembangan manusia. Itu sebab dalam modul kalau pelajar-pelajar buat kena fokus target group kita ataupun kumpulan sasaran kita. Kita nak buat kepada kanak-kanak ke, remaja ke, supaya modul kita lebih tersasar dan lebih berfokus. Itu adalah kekuatan satu model sebab dia perlu ada kumpulan sasaran dia. Baik, pendidikan pencegahan melalui institusi kekeluargaan. Jadi kita boleh juga menggunakan institusi keluarga. Ada juga pelajar yang suka buat dalam family kan, model untuk pencegahan keluarga. Apa yang boleh buat? Contoh kalau kita buat golongan sekolah rendah, yang ni golongan keluarga. Jadi kita nak lihat macam mana pelajar mengorganisasi sesuatu maklumat itu dibentuk dalam implement. Ini suatu benda yang cikgu lihat satu karya yang sangat bernilai kalau dapat dihasilkan. Berasaskan modul berstruktur dan mempunyai pengisian program dan kaedah penyampaian. Jadi modul yang berstruktur dan mempunyai pengisian program dan kaedah penyampaian. Okay. Dan pendidikan pencegahan dari peringkat awal, pendidikan individu dan pendidikan pencegahan ini perlulah bermula dari seawal. Seawal sekolah rendah lah sebab kita lihat trend sekarang ni kanak-kanak pun daripada sekolah rendah pun sudah terlibat dengan dadah. Jadi kita kena maklumkan awal. Dan yang terakhir sekali, falsafah dan konsep adalah mengambil kira dapatan-dapatan kajian saintifik dan prinsip-prinsip panduan yang diiktiraf. Jadi untuk kita buat model ini, model pencegahan ini adalah kita perlu juga melihat kajian-kajian yang terdahulu. Yang dikatakan saintifik ini adalah evidence based. Maksudnya ada asas-asas bukti yang kukuh. Jadi pelajar boleh melihat ini sebagai satu konsep untuk membina modul pencegahan nanti. Jadi kita lihat perancangan, pengisian dan penyampaian program-program pencegahan adalah berlandaskan pendekatan-pendekatan dan strategi-strategi yang ditetapkan. Jadi pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program pencegahan adalah dia bersifat umum. Dia ada bersifat umum. Bersifat umum ni adalah pelaksanaan program untuk keseluruhan populasi dengan matlamat untuk mencegah atau menangguhkan penyalahgunaan dadah. Kumpulan sasar program adalah seluruh masyarakat tanpa mengira tahap risiko mereka. Pengisian program juga adalah lebih daripada penyampaian maklumat dan pendidikan mengenai kemahiran asas dalam pencegahan dadah. Maka modul kalau kita nak bina, dia ada 3 kategori. 3 kategori. Maknanya modul ini mungkin dikatakan pada masyarakat umum. Boleh kepada masyarakat umum. Yang kedua, kita boleh kepada selektif. Yang ketiga, berfokus. Kita tengok apa yang dikatakan selektif itu. Iaitu kumpulan sasar merupakan kumpulan kecil dalam populasi yang dikenal pasti berisiko tinggi untuk penyalahgunaan dadah lah ataupun bahan. Contohnya anak kepada penagih dadah, pelajar yang tercicir dalam pelajaran atau keluarga yang tinggal di kawasan berisiko tinggi. Kawasan yang kawasan berisiko tinggi, kita tahu kawasan itu ramai penagih kat situ dan banyak penyeludupan berlaku di kawasan tersebut. Jadi kita katakan itu kawasan panas, hotspot lah. Dan kumpulan sasar ditentukan berdasarkan faktor-faktor risiko semasa yang dihadapi oleh mereka. Jadi kita fokus kepada kumpulan yang kita panggil kumpulan sasar yang berisiko. Yang ketiga adalah yang kita kata sebagai berfokus, indicated. Iaitu pelaksanaan program bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dadah dalam kalangan individu yang berisiko tinggi serta menunjukkan tanda-tanda ke arah penyalahgunaan dadah.
Hal ini juga bertujuan untuk mencegah dan mengekang pengguna dadah daripada menjadi penagih dadah. Apa beza selektif dan berfokus? Kalau selektif ini kita lihat dia merupakan kumpulan kecil. Ya, kumpulan kecil yang kita nampak berisiko tinggi. Kita nampak dia ada tanda lah, contohnya pelajar yang berkeciciran tadi ataupun individu yang datang daripada keluarga yang ada sejarah penyalahgunaan bahan. Tapi yang berfokus ini adalah mencegah penyalahgunaan dadah dalam kalangan individu yang berisiko tinggi serta menunjukkan tanda-tanda ke arah penyalahgunaan dadah ataupun mereka yang telah mereka yang telah terlibat. Nampak mereka yang telah terlibat. Jadi kita akan lihat apakah pendekatan-pendekatan yang kita boleh gunakan, modul yang kita boleh gunakan untuk membantu masyarakat tersebut untuk menyebarkan program-program pencegahan ini. Jadi bagi melaksanakan kelas pendidikan pencegahan terdapat 6 strategi yang kita boleh gunakan. Ini dasar dadah negara yang pelajar boleh jadikan sebagai panduan. Yang pertama, kita boleh gunakan melalui penyebaran maklumat. Penyebaran maklumat ni macam mana? Menyedia dan menyampaikan maklumat kepada kumpulan sasaran menggunakan medium yang bersesuaian seperti media baru, media penyiaran, media bersemuka, media luar atau media cetak. Jadi strategi konsep dan dasar pencegahan yang boleh kita laksanakan, ada strategi yang boleh kita gunakan. Pertama sekali kita boleh menggunakan kaedah penyebaran maklumat. Yang kedua, melalui pendidikan pencegahan secara formal. Ini macam mana? Iaitu menggunakan konsep pengajaran dan pembelajaran untuk memberi pengetahuan dan kemahiran pencegahan dadah kepada kumpulan sasar. Strategi ini dilaksanakan secara interaktif dua hala dan interaktif lah. Contohnya hari ini kan cikgu menyampaikan, ini kita kata secara formal. Boleh juga melalui secara formal, kita buat satu kelas dan kita maklumkan kepada pelajar ataupun kepada audiens tentang maklumat-maklumat dadah tersebut. Yang ketiga, pemekasan komuniti, iaitu strategi untuk memberi pengetahuan dan kemahiran mengenai pendidikan pencegahan dadah untuk meningkatkan keupayaan ahli komuniti bagi merancang, melaksana dan menilai program pencegahan yang berkesan. Yang ini pemekasan komuniti yang kita boleh lakukan dalam perkisaraan sosial kita lah ataupun masyarakat. Kita bentuk satu jawatan kuasa yang kita panggil task force, iaitu badan bertindak untuk kita rangka apakah program-program pencegahan untuk masyarakat setempat. Kita boleh juga lakukan sedemikian. Yang keempat, persekitaran. Ini adalah strategi persekitaran, strategi untuk mewujudkan persekitaran bebas dadah dalam kalangan komuniti dengan membina dan menetapkan nilai, kod dan sikap masyarakat bebas dadah. Kalau kita lihat ramai. Sekarang ni kita tengok kerajaan Malaysia telah menggunakan istilah bebas dadah kan, ataupun pengurangan dadah. Jadi ini adalah salah satu kaedah yang digunakan melalui teknik persekitaran. Yang kelima, identifikasi dan rujukan. Apa maksud dia? Strategi ini adalah untuk mewujudkan satu sistem bagi mengenal pasti individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah atau bahan dan menentukan sama ada mereka dapat dibantu melalui pendidikan pencegahan atau perlu dirujuk kepada proses rawatan. Jadi kita juga menggunakan rujukan. Maknanya kalau kita rasa seseorang individu itu adalah golongan berisiko dan yang mana golongan itu telah terlibat dengan penyalahgunaan bahan, maka kita boleh rujuk dia kepada agensi-agensi tertentu lah. Kalau di Malaysia kita rujuk ke ADK, jadi ADK akan bawa dia kepada pusat pemulihan. Di Malaysia banyak. Nanti pelajar-pelajar boleh more research, boleh more search dekat internet, boleh cari yang lebih detail dalam internet tersebut. Yang terakhir sekali adalah alternatif. Apa yang dikatakan dengan strategi alternatif ini? Iaitu satu strategi ini adalah untuk tujuan mewujudkan dan menggerakkan kumpulan-kumpulan dalam sesebuah komuniti yang akan mempromosikan aktiviti-aktiviti dan gaya hidup bebas dadah ni. Contoh cikgu masih teringat kita dulu ada satu program yang dinamakan program POSTA di bawah Kementerian Kesihatan. Di mana POSTA ini adalah suatu program yang dirangka untuk memberi kesedaran tentang bahaya HIV terutama dalam generasi muda. Jadi kita juga boleh buatkan satu squad lah, squad cakna dadah. Jadi squad cakna dadah ni ia seperti sukarelawan yang bertindak sebagai ejen menyampaikan maklumat dan juga program-program. Jadi pelajar dapat tak? Kalau kata pelajar ni buat satu modul, jadi modul tersebut boleh digunakan oleh satu squad ini. Jadi pelajar itu sebab cikgu lihat apabila pelajar dapat menghasilkan modul yang baik, sebenarnya pelajar tidak rugi. Tidak rugi masa. Pelajar boleh guna benda itu satu hari nanti, pelajar boleh
sampaikan modul ini kepada masyarakat dan boleh digunakan satu hari nanti kalau pelajar masuk dalam bidang tersebut. Okey. Jadi kumpulan SASA pendidikan pencegahan ini kepada siapa? Boleh di tempat murid prasekolah dan boleh lagi pada prasekolah lagi. Lepas tu sekolah rendah, sekolah menengah, kita boleh sampaikan kepada keluarga, kumpulan belia. Kita banyak kumpulan belia, NGO belia, contohnya Angkatan Belia Islam Malaysia, Gabungan Pelajar Malaysia Menanjung, Belia 4B, Persatuan Buddha ke, macam-macam kita boleh masukkan pendidikan ni, dan pelajar universiti awam, dan IPTS pun boleh. Jadi pelajar juga boleh gunakan buat modul ini kepada universiti. Mana universiti boleh rancang satu program kesedaran dadah ni dan juga kepada komuniti dan juga tempat kerja. Jadi perancangan, pengisian dan penyampaian program pencegahan hendaklah meliputi 4 fokus pencegahan seperti yang berikutlah. Mungkin dalam institusi pendidikan yang bermula daripada prasekolah lagi sehingga ke IPT, juga kepada institusi kekeluargaan, institusi keluarga dan komuniti iaitu masyarakat dan akhirnya di tempat kerja. Jadi pelajar fokus, pelajar nak keplasasan pada siapa? Institusi pendidikan, institusi keluarga, komuniti ataupun di tempat kerja. Okey? Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Pelajar ada apa-apa soalan? Kalau nak tanya silakan. Tentang modul ni ataupun tentang pencegahan. Ada So cikgu teruskan Baik, prevention program ni kita ada 5 modul utama 5 modul utama yang pelajar boleh gunakan di dalam modul nanti. Pertama kita panggil general model lah. So dalam general model ni kita ada yang dipanggil sebagai TRAC, kita nak tengok TRAC, yang dipanggil sebagai agent, host iaitu pengguna lah, user, dan juga konteks. Konteks dia. Okay, jadi general model ni kita can affect the host dan host itu iaitu pengguna, dan konteks ni dari segi environment. Jadi bila kita nak buat program-program pencegahan, jadi kita melibatkan tiga elemen ini, iaitu agent, itu dadah itu. Maksudnya kita boleh kawal secara apa orang kata menyekat penyeludupan berlaku. Sebab kita nampak bila adanya demand, adanya supply. Jadi kita cuba kawal supply itu supaya ia tidak mudah didapati. Sebab kita dah ada istilahkan kedai dadah kedai dadah ni di bawah. Jadi yang tu kita cuba kawal dari segi undang-undang ke ataupun hukuman-hukuman penguatkuasaan undang-undang. Host itu adalah pengguna itu, macam mana kita nak tengok membaiki dia punya jati diri dia, kita nak membina konsep dan personality dia agar dia menjadi lebih sayang diri dia, sayang diri dia. Dan akhirnya kita lihat juga kepada isu konteks. So konteks ni lebih kepada relationship dengan environment tadi. Okay, kita boleh kawal dari segi budaya, rakan sebaya, apa yang kita boleh bantu. Okay. Jadi nampak dia lebih meluas. Okay, dia lebih meluas. Okay, daripada individual influence, daripada interpersonal and social influence, dan juga environment influence. Jadi bila kita nak buat model, kita boleh lihat daripada model yang dikatakan sebagai general model. So general model ni adalah model yang bersifat umum yang menyentuh 3 aspek utama tadi lah, iaitu agent. Yang agent tu adalah dadah itu sendiri. Kedua, host yang melibatkan pengguna iaitu individu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan persekitaran tersebut. Okey. Yang seterusnya kita nak ambil daripada information model. So cikgu ringkaskan information model ni apa. Information model ni adalah satu model yang dibentuk iaitu dengan memberi maklumat. Okey, memberi maklumat. Model yang dianggap sebagai model ini adalah anggapan dia ataupun andaian dia adalah bahawa seseorang yang terlibat dengan dadah ini kerana dia tidak tahu bahawa dadah itu memberi kesan bahaya, kerana apa yang dia tahu dadah itu memberi kesan positif. Jadi information model ini ataupun model yang berasaskan maklumat ini adalah kita memberi maklumat kepada masyarakat supaya ia sedar bahawa dadah itu bahaya. Dan apa jenis-jenis dadah? Sebab kadang-kadang dianggap itu sebagai gula-gula, bukannya dadah. Kan? Ada juga yang kata
hidungam. Hidungam ni tak masuk dalam dadah. Dia seperti kita nak sonok-sonok. Jadi bagi cikgu, model bersifat maklumat ini penting. Okay, sebab macam apa yang kita lihat adalah information, the negative effect of drug. Kita bagi informasi berkaitan dengan bahaya penggunaan, bahaya kesan dadah itu. Jadi dia akan membentuk attitude individu itu, iaitu membenci dadah. Jadi attitude tadi tu dia akan membentuk lagi satu yang menghasilkan tindakan, iaitu reject the dadah tadi. Jadi dekat sini dalam information model ini apa yang nak diterangkan adalah bagaimana dengan kita memberi maklumat kepada masyarakat, dia akan dapat membentuk attitude masyarakat itu membenci dadah sekaligus akan menolak dadah tersebut, reject drugs tadi. Okay, ini adalah konsep asal yang cikgu bincang, yang cikgu terangkan yang berkaitan dengan model berkaitan dengan informasi. Okay. Okey, seterusnya kita pergi kepada informasi model ni kita boleh tengoklah. Dia mungkin beri kepada kesan fizikal dan mental, family dan society and legal aspect lah, enforcement. Jadi kita bagi tahu juga kalau ambil dadah ni apa kesan dia, apa tindakan undang-undang dia. Jadi bagikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kesan. Kesan itu bukan sahaja dari segi fizikal dan mental tapi juga kepada family dan society. Also enforcement, iaitu penguatkuasaan undang-undang. Kalau dia terlibat ni apa dia? Mungkin dihukum gantung ke. Jadi bila kita bagi maklumat itu, jadi individu ada maklumat dan dia akan membentuk sikap dan tingkah laku itu. Yang kedua kita panggil effective model ataupun model efektif ni adalah berkaitan dengan kita menggunakan strategi mendidik individu menggunakan effective model ataupun yang dikata sebagai macam mana kita nak meningkatkan pemahaman klien dengan menjadikan individu itu lebih bertanggungjawab dalam membuat sesuatu pilihan atau membuat sesuatu keputusan. Jadi kita boleh buat adalah untuk meningkatkan personality individu itu. Jadi effective model ni lebih sebab kita lihat bahawa kebanyakan individu yang terlibat dengan dadah ini sebenarnya mereka bukan sahaja kurang maklumat tetapi mereka juga mempunyai personality yang kita panggil rapuh. Personality yang kurang keyakinan, personality yang kurang nak ambil tanggungjawab. Jadi dalam effective model ini kita cuba memberi maklumat ataupun merangka satu model agar mereka menjadi insan yang lebih bertanggungjawab. Contohnya antara faktor-faktor mereka terlibat dengan dadah ni mungkin disebabkan confident mereka mempunyai konsepsi diri yang rendah. Jadi mereka ni bila mempunyai konsepsi diri yang rendah, mereka mudah terpengaruh dengan ajakan kawan. Dan mereka tidak boleh berkomunikasi dengan baik, kurang ketegasan diri, tidak suka untuk membuat keputusan dan tidak suka mengambil tanggungjawab. Jadi effective model ini dibina atas disebabkan sifat individu itu sendiri. Sifat individu itu sendiri yang kita lihat mempunyai personality yang berisiko. Yang berisiko untuk terlibat dengan penyalahgunaan bahan tersebut. Jadi prevention pada tahun 1996 dia menyeru individu yang berterlibat dengan dadah ni sebab ada dua sebab. Pertama adalah disebabkan oleh mereka ni kebanyakan mempunyai self concept ataupun self penghargaan diri yang rendah dan mereka tidak ada social skill yang bagus. Jadi the reconnection York's program in United States is one of the drug prevention program based on effective model. Jadi effective model salah satu, kalau kita tengok di US itu program-program yang dilaksanakan untuk program-program pencegahan ini lebih kepada effective model. Jadi the program builder found that adults involved with drugs consisted of to suffer from academic failure. Jadi mereka sebenarnya yang terlibat dengan dadah ni, mereka juga sebenarnya seorang yang individu yang mempunyai masalah pembelajaran, mempunyai sifat agresif dan antisosial ataupun bertingkah laku langsam. Ada family yang masalah keluarga dan love to be alienated, maksudnya mereka nak dikasih, mereka rasa lonely. Jadi apa yang boleh dilakukan model ni biasanya dia fokus kepada dia nak membentuk jati diri remaja itu. Dan dia lihat apakah skill yang boleh dibina dalam individu itu untuk dia survive. Dan affected mutual respect with family and member Aziz Sadil lah, lepas tu dia ajar tentang
konsep-konsep bagaimana meningkatkan. Jadi asas kepada model efektif ini adalah untuk membentuk personaliti, jati diri individu menjadi orang kata menjadi lebih berkeyakinan, lebih tegas, lebih orang kata mempunyai jati diri yang kukuh. Jadi model-model ini biasanya assertive, training skill, talent ini adalah antara yang digunakan oleh effective model. Okey. Kita pergi pula kepada social model. Social model ni paling mudah adalah kita menjadikan ada macam orang panggil public figure. Contohnya kalau di Malaysia dia ambil Siti Nurhaliza, penyanyi, pelakon, okey. Individu-individu yang berpengaruh dalam sejarah sosial dijadikan sebagai satu model. Okey. Contohnya dia jemput Jamal Abdillah kan yang pernah ada pengalaman mengambil dadah, jadi dia cerita balik kepada masyarakat. Bagi kesedaran kepada masyarakat. Jadi menolak dadah. Jadi sekarang ni kita lihat di Malaysia dia menggunakan artis-artis. Contoh golongan muda. Kalau kita tengok di Malaysia dia gunakan Aiman Tino kan. Aiman Tino dia jadikan sebagai public figure ataupun dijadikan model sebagai ikon yang menolak dadah. Ini dipanggil social model. Jadi dia panggil orang-orang yang terkenal. Okey, kalau nak panggil pun ceramah pun biasa dia panggil polis muda yang nampak bergaya kan, yang tampan, dia bawa ke sekolah-sekolah dan menerangkan bahaya dadah. Ini adalah satu konsep selain daripada memberi maklumat. Jadi polis itu sendiri pun dijadikan sebagai satu model. Model untuk dijadikan sebagai ikutan yang baik. Okey, menolak dadah. Sebab kita lihat banyak kesan. Contohnya kesan-kesan public figure ni contohnya artis ni kalau dia terlibat dengan benda-benda negatif, contoh dia bunuh diri kan, kalau di Korea tu bunuh diri. Kadang-kadang ada pengikut dia juga yang akan ikut bunuh diri. Jadi kita switch, kita tukar pattern tu kepada memberikan suatu impak yang negatif kepada masyarakat, kepada impak yang positif lah. Okay, dengan benda-benda yang baik. Ini yang kita lihat daripada segi social model. Okay. Contohnya kalau di United States dia ada panggil DARE program, Drug Abuse Resistant Education United States. Jadi dia terlibatkan polis. Polis ni jadi role model. Kan pergi ke sekolah. Okey, macam kita pegawai ADK, kalau katalah kita ada rezeki untuk jadi pegawai ADK. Jadi pergi sekolah belajar pakai baju smart-smart. Nampak macam kita punya personality tu nampak macam bersemangat. Jadi kita bawa satu figure yang bahawa orang yang menolak dadah ni adalah orang yang smart, orang yang berkeyakinan. Jadi kita bawa figure-figure tu, kita bawa model-model tu supaya dah jadi ikutan. Sebab remaja ni dia suka cari identiti. Okay, ada mencari identiti yang boleh diikuti. Jadi bila dia dah ada ramai pengikut, dia ramai follower kan. Jadi kita bagikan lah satu orang kata pengaruh-pengaruh yang positif. Okay, kalau integrative model adalah kita gabungkan komponen psikososial tu. Individu, peer, family, school dan community tadilah. Dia lebih kurang sama dengan general model tadi tu, kita integrative model. Jadi dalam kita punya model nanti boleh selitkan dalam kita punya modul itu kita boleh selitkan model-model yang kita boleh gunakan. Sama ada nak guna model maklumat, kita boleh gabung dengan model efektif, model social dan model integratif. Jadi kita boleh, model kita tak akan lebih nampak lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Itu saja sebenarnya dalam kita nak membentuk model tu. Jadi faham apakah model yang kita gunakan. Okey. Baik pelajar, ada apa-apa soalan yang nak ada bincang? Cikgu rasa sampai sekali ini je prevention program. Kalau tak jelas boleh tanya. Silakan pelajar. Kalau tak ada cikgu nak tanya ni. Sebelum cikgu tanya, lebih awak tanya dulu. Boleh dengar tak suara ni? Okay, boleh. Siapa di talian? Puan Sofia dan Noor. Cikgu saya nak tanya kan kalau macam orang tu baru keluar macam dia dah memang penagih dadah. Lepas tu dia keluar daripada pusat tu dia terjebak balik semula dengan dadah tu. Benda tu mungkin atas diri dia ke ataupun faktor lain? Okey. Kalau tanya cikgu dia banyak faktor. Okay, faktor yang paling kuat adalah faktor diri dia lah. Faktor paling kuat sebab dia sudah menjalani rawatan. So relapse ni digunakan adalah satu istilah apabila seseorang itu telah menjalani satu tempoh rawatan yang telah ditetapkan dan bila habis tempoh tu dia kembali menagih. So kita panggil dia relapse. Jadi bila kata relapse ni
Individu memang banyak faktor lah. Salah satunya tekanan keluarga ataupun peer factor lah, kawan-kawan sekitar dia tak ada kawan kerja, jadi dia pun mempunyai jati diri yang lemah. Jadi ini lebih kepada program perawatan. Dan ini kita masuk prevention, relapse prevention. Ini kita akan masuk dalam bab relapse prevention nanti. Jadi nak kata cikgu, siapakah yang bersalah? Banyak faktor. Banyak faktor. Okey. Silakan lagi, ada soalan? So secara keseluruhan boleh faham kalau tadi cikgu tanya ni. Okey, cikgu nak tanya kepada Alif Firdaus. Alif Firdaus ada di talian? Alif Firdaus ada di talian? Alif Firdaus ada di talian? Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada Alif Najmi lah. Alif Najmi ada di talian? Cikgu. Okey Alif. Apa yang Alif faham berkaitan falsafah dan konsep pendidikan dan pencegahan dalam dasar dadah negara? Bagi cikgu satu lah, 2 konsep. Okey, kalau konsep ni apa yang saya faham, yang pertama dia orang kata ni, konsep ni ia mencegah lebih baik pada mengubati ni. Kata apa, sebelum kita terlibat dengan perkara tu, lebih baik kita cegah dulu dia daripada ia berlaku. Okey. Itu konsep pertama, betul konsep pertama yang kita kena faham dalam dasar negara, kita kena faham mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Okey, yang kedua apa? Pencegahan ni dia melibatkan semua pihak. Tidak hanya pada seorang individu saja. Dia terlibat kepada semua. Kalau contoh orang yang pihak atasan, pihak bawahan, dia terlibat pada semua pihak. Jadi semua pihak ni dia mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pencegahan dalam konsepnya. Okey, maknanya dalam program-program pencegahan ni bukan hanya tertumpu kepada psikologis, AADK saja, tetapi sebenarnya program pencegahan ini melibatkan semua pihak. Jadi apabila modul yang kita nak rangka itu tidak ada dah berfokus hanya kepada penagih saja, tapi pencegahan ini sebenarnya melibatkan semua pihak, keluarga, masyarakat, pemimpin masyarakat, golongan politik, guru, pensyarah semua terlibat. Okey, bagus. Terima kasih atas perkongsian Alif Najmi. Kita pergi kepada Nur Ikmal. Nur Ikmal ada di talian? Ada. Okey, Nur Ikmal. Apa yang Ikmal faham berkaitan dengan pendidikan strategi pencegahan dari peringkat umum? Apa yang Pelajar boleh wujud nota. Silakan Ikmal. Apa yang saya faham tentang strategi pencegahan daripada peringkat umum, dia untuk pelaksanaan program dia secara menyeluruh dengan bermatlamatkan untuk kita memberi pencegahan tentang dan juga maklumat tentang penyalahgunaan bahan. So daripada situ kumpulan umum tu kita akan sasarkan kepada kumpulan sasar yang lebih menyeluruh kepada masyarakat lah. Kiranya macam tak kira umur ke apa ke, kiranya kita pergi secara umum. Maknanya umum ni maksudnya boleh kita istilahkan sebagai masyarakat lah, masyarakat umum. Masyarakat umum. Lebih biasanya program-program yang dirangka adalah lebih bersifat informatif, yang lebih memberi maklumat. Okey, terima kasih. So kita terus kepada Masita Zainal Abidin. Masita ada di talian? Masita ada di talian? Masita Zainal Abidin? Okey, Azrina ada. Azrina ada di talian? Ya, cikgu. Okey Azrina, kalau kita tengok balik nota yang berkaitan dengan konsep dan dasar iaitu strategi, terdapat 6 strategi yang boleh kita lakukan untuk membuat program pendidikan dan pencegahan.
boleh tak Azrina terangkan apa yang Azrina faham berkaitan dengan pendidikan secara formal? Pendidikan secara formal. Dalam konsep dalam 6 strategi tadi tu. Tak jumpa. Boleh Azrina? Okay, siapa boleh bantu? Okey, kita pergi kepada Syamimi. Syamimi ada di talian? Syamimi ada di talian? Okey, tak ada Syamimi. Kita pergi kepada Alif Syakirin. Alif Syakirin ada di talian? Ada cikgu, ada. Okey, Alif. Okey. Okey Alif, boleh tak bantu sahabat kita? Apa yang strategi, ada 6 strategi kan dalam dasar dadah negara. Apa yang Syakirin faham berkaitan pendidikan pencegahan secara formal ni? Okey, baiklah. Apa yang saya faham tentang pendidikan secara formal ni tentang apa yang kita belajar di contoh macam di sekolah-sekolah, di institusi-institusi kerajaan ataupun swasta. Benda yang more kepada suatu pembelajaran dalam bentuk yang formal. Maksudnya macam sekarang ni lah. Macam contoh sekolah, kita tak ada satu subjek tau. Tak ada satu subjek yang berkaitan dengan dadah ni. Kita dah masuk universiti baru kita faham. Tapi sebaiknya, program pencegahan, pendidikan pencegahan ni kita perlu bermula di peringkat sekolah rendah lagi. Jadi, kita rangka satu silibus. Macam juga yang ni, jadi kita rangka satu silibus agar maklumat ni dapat didedahkan di dalam pendidikan yang formal tu. Okey, itu maksud dia. Okey, ada lagi soalan? Silakan cikgu buka soalan kalau ada secara sukarela. Okey. So, cikgu nak tanya kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah ada di talian? Cikgu. Okey, Aisyah. Apa yang Aisyah faham berkaitan dengan information model dalam program pencegahan? Information model ni yang saya faham ialah model yang dibentuk untuk beri maklumat yang mana apabila seseorang itu dapat maklumat dan dia akan mengubah attitude dia lah. Dia akan rasa benci kepada dadah dan apabila dia benci kepada dadah tu dia akan jadi reject dadah lah. Dia tak nak terima dadah dan dia dah ada kesedaran dalam diri dia berdasarkan maklumat daripada model tu. Bagus. Penerangan yang jelas Maknanya model information model ni adalah model yang mana kita faham bahawa untuk pendidikan pencegahan dadah itu adalah yang memberi maklumat tentang kesan dia, kesan kepada individu dari segi fizikal dan mental, dari segi keluarga, dari segi family dan dari segi undang-undang. Jadi bila orang tu dapat maklumat, dia membentuk satu sikap benci dadah tu dan dia akan menolak dadah. Okey. Kita pergi pula kepada Nurul Fatihah Nordin. Nurul Fatihah Nordin ada di talian? Nurul Fatihah Nordin? Okey, kalau tak ada Umar Muhammad Yusof. Umar Muhammad Yusof ada di talian? Ada cikgu. Okey, Umar. Apa yang Umar boleh kongsikan dengan kawan-kawan berkaitan dengan efektif model dalam program pendidikan dan pencegahan? Apa yang saya faham efektif model macam strategi untuk mendidik, untuk meningkatkan pemahaman klien dalam menjadi seseorang yang lebih bertanggungjawab. Sebab seperti yang kita tahu, golongan penagih ni macam dia mempunyai personaliti kurang berkeyakinan, rapuh. Lepas tu kita dapat bantu mereka supaya lebih bertanggungjawab lah. Kerana atas sifat individu itu sendiri. Maknanya kita menggunakan pendekatan boost personality dia.
Kita tingkatkan keyakinan dia tentang supaya dia lebih bertanggungjawab lah. Bertanggungjawab dari segi apa? Bertanggungjawab pertama dari segi diri dia sendirilah. Dia menjadi seorang manusia yang sebenarnya dia ada tanggungjawab dia yang perlu dipikul sebagai seorang individu, seorang sebagai anak, juga sebagai seorang masyarakat dan seorang warga negara. Jadi kita bagi dia tentang satu mekanisme agar dia menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab, yang lebih ada ketegasan diri lah. Okey. Dan kita pergi pula kepada Nurul Najwani Nashwa. Nurul Nazwani ada di talian? Nurul Nazwani ada di talian? Okey, Suhaili Ayuni. Suhaili Ayuni ada di talian? Ya, cikgu. Okey, Suhaili. Apa pula yang Suhaili boleh kongsi kepada kawan-kawan yang berkaitan dengan social model? Silakan Suhaili. Sorry, tak unmute tadi. Yang social model ni apa yang saya faham, dia guna pendekatan macam artis tu kan cikgu? Betul tu. Yang awak faham? Yang awak faham? Macam menggunakan pendekatan contohnya kita jemput Jamal Abdillah tu untuk kongsikan kepada masyarakat tentang pengalaman dia sendiri yang terlibat dengan dadah tu. Okey, itu kita gunakan orang kata public figure lah, orang yang jadi figure-figure masyarakat lah, yang boleh jadikan model lah. Okey. Kita jadi itu antaranya model-model yang kita boleh gunakan untuk membuat modul. Okey. Okey, cikgu rasa setakat itu, tapi sebelum kita berhenti ni, ada apa-apa tak soalan yang pelajar kurang jelas berkaitan dengan topik perbincangan kita ni? Silakan. Sebab yang ni pelajar akan jadikan rujukan sebagai pembinaan model nanti. Modul Ada soalan? Silakan. Baik pelajar, kalau tak ada, kita rasa cikgu berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Dan pelajar boleh baca-baca dulu dan jangan lupa untuk hantar assignment individu. Dan cikgu tu kita hantar 2 bulan Disember minggu ke-8 dan insyaAllah dalam minggu ke-7, selepas minggu ke-7 tu minggu ke-8 kita akan buat midterm lah. Midterm lebih kepada multiple choice dan kita akan masuk dalam e-learn jadi pelajar boleh buka, boleh jawab dalam masa 1 jam. Jadi kita set 1 jam insyaAllah untuk menjawab persoalan tersebut. So kalau tidak ada apa-apa pelajar nak berkongsi, jadi kita tundakan dulu perjumpaan kita dengan tasbih kifayah dan surah.